Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, di saat subuh yang luar biasa ini, kita dikejutkan pula dengan kenyataan terkini, yaitu debat antara Rafizi Ramli dan Radzi Jidin. Apa yang akan jadi selepas ini? Dikabarkan Rafizi Ramli sedang mencari, menyeru, bahkan mencabar mana-mana pemimpin Perikatan Nasional yang benar-benar berani. Bahkan aktivis-aktivis pro Perikatan Nasional, tiktokers yang sibuk nak mengecam Rafizi Ramli, dijemput oleh Rafizi Ramli untuk membakar beliau sendiri. Beliau sedia untuk dibakar, kalah atau sebagainya. Namun demikian, masih tidak ada seorang pun yang muncul daripada Perikatan Nasional maupun aktivis, tiktokers atau apa sekalipun muncul berani untuk berdebat dengan Rafizi, termasuklah Cikgu Buad, YB Viral dan sebagainya diseru oleh Rafizi, tapi tiada satu pun yang mahu tampil untuk membakar Rafizi Ramli. Hari ini diberitakan Rafizi pula mengharap supaya Radzi Jidin hadir untuk membakar menteri atau membakar Rafizi Ramli. Jadi adakah Radzi Jidin akan berani seperti yang dia lakukan di dalam Dewan Rakyat apabila beliau menjerit-jerit menyatakan tarik balik, diharapkan beliau juga berani untuk lantang bersuara di dalam edisi podcast bakar YB tersebut atau membakar menteri. Jadi, apa cerita? Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sangat berharap agar bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Radzi Jidin menerima jemputan untuk hadir dalam siaran podcast yang bakar Menteri YBM. Harapan timbalan Presiden PKR itu ialah susulan dakwaan Radzi Jidin kononnya ekspor Malaysia jatuh selama 10 bulan berturut-turut. Kata Rafizi, saya sangat-sangat berharap Radzi Jidin sudi terima jemputan untuk hadir dalam yang membakar YB atau menteri yang seterusnya. Ini peluang untuk hentam saya. Cukup-cukup pasal prestasi ekonomi dan pendekatan kerajaan sekarang. Katanya menerusi hantaran di aplikasi X. Menjadi persoalan kepada kita semua ialah sejauh mana Radzi Jidin akan berani menyahut cabaran ini, ataukah Radzi Jidin juga seperti tiktokers yang lain hanya berani meluahkan perasaan di media sosial atau di laman-laman X. Dalam masa sama, Rafizi secara sinis berkata kehadiran Radzi turut memberi peluang kepadanya untuk bertanyakan mengenai legasi ahli Parlimen Putrajaya itu sewaktu berada dalam kerajaan persekutuan. Ia juga bagi peluang kepada saya tanya pasal learning loss pelajar-pelajar Malaysia yang menjadi legasi beliau semasa dia jadi Menteri Pendidikan Perli Rafizi. Terdahulu, Radzi Jidin yang juga naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, kali terakhir ekspor jatuh selama lebih 10 bulan berturut-turut adalah 15 tahun yang lalu. Sehubungan itu, dia yang menggelar Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Kerajaan Madanon menemplak agar tidak sembang deras. Kepada Kerajaan Madanon PHBN, fokuslah kepada pembangunan ekonomi negara, cukuplah sembang deras, kata Radzi Jidin. Kepada yang dok sibuk nak berdebat tu, cukup-cukuplah terbawa-bawa nostalgia zaman sekolah dan feel masa jadi pembangkang dulu, kata beliau. Hang pada jadi kerajaan kot, kata Radzi Jidin di platform X. Adakah Rafizi dan Radzi Jidin akan bersemuka dan beranikah Radzi Jidin membuat debat ataupun membakar menteri untuk mahu menyatakan kebenaran? Saya sangat bersetuju kalau debat ini dapat diteruskan kerana waktu ini banyak media sosial yang tidak berguna. Tiktokers sibuk nak memfitnah sini sana. Jadi satu cara untuk mengetahuinya benar atau tidak ialah memberikan masa untuk mereka bersemuka satu lawan satu. Baru kita tahu siapa yang ada fakta, siapa yang sembang deras, siapa yang sembang kari. Harap-harapnya nanti jangan pula ada yang terbakar, nanti pula sudah kalah masih lagi salahkan orang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Tak sangka Tun Mahathir yang dah lanjut usia terlalu tua, pandai pula buat lawak.
Lawaknya kali ini pula lawak yang paling luar biasa tak boleh kita terima pakai. Yang apabila kita dengar semua orang giling kepala kata no, no, no dan tak mahu. Ini apabila Tun Mahathir dengan berani dan angkuhnya mengatakan bahawa Tun Mahathir mencabar Anwar untuk adakan pilihan raya. Itu sebabnya ramai netizen, penganalisis politik, pemerhati politik menyatakan no, 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 no. Mereka giling kepala kerana kita semua tahu kita sudah muak dengan pilihan raya. Baru saja pilihan raya selesai, tiba-tiba pilihan raya lagi. Baru saja pilihan raya selesai, pilihan raya lagi. Sampai bila nak pilihan raya, kata mereka. Janganlah dilayan nafsu seraka para ahli politik yang hanya mementingkan kuasa dan perebutan kuasa ini, kata banyak daripada netizen. Hari ini Tun Mahathir mencabar Anwar untuk mengadakan pilihan raya. Tetapi ramalan kita, Tun Mahathir akan kecewa sampai bila-bila atas cabaran tersebut. Kerana saya yakin dan percaya Mahathir tidak akan dapat itu daripada Anwar. Anwar bukanlah sebodoh yang disangkakan oleh sesiapa, tetapi dia cukup bijak, sangat luar biasa hebat pemikirannya, tidak mungkin akan tercabar oleh apa yang dikatakan oleh Mahathir ini, yaitu bubar parlimen dan buat pilihan raya. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengadakan pilihan raya dalam masa terdekat bagi membuktikan tanggapan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Ada netizen yang membalas dakwaan dan cabaran Mahathir ini dengan kata-kata yang lebih pedas. Kata mereka, Mahathir ini dah mula nyanyuk, kata mereka, sehingga menuntut pula Anwar Ibrahim buat pilihan raya yang tak mungkin akan dibuat oleh Anwar Ibrahim. Dr. Mahathir berkata beliau turut menafikan terdapat terbabit dalam mencipta ketidakstabilan politik seperti yang berlaku dalam negara selama ini, seperti yang kerap dicanang oleh Anwar. Ia terpulang kepada anda, wartawan, untuk memberi tanggapan sebegitu. Tetapi ketika saya menjadi Perdana Menteri, saya menang pilihan raya selama 5 penggal dengan majoriti 2/3, kata Mahathir. Tetapi ramai netizen kata itu dulu, sekarang lain, kata mereka. Kalau dulu dengan teknologi sekarang ada, kata mereka, tidak silap sikit Mahathir akan kalah teruk seperti yang berlaku baru-baru ini, sehingga Mahathir tidak pun mendapat wang deposit beliau. Mahathir lupa sekarang bukan masanya lagi dan dia sudah tidak relevan lagi. Rakyat boleh menyingkirkan saya ketika itu jika saya ada melakukan kesalahan, tetapi ia tidak berlaku, katanya pada sidang akhbar khas di sini hari ini. Ini maknanya Mahathir masih tak boleh move on. Menurut beliau, Anwar selama ini menyalahkannya di atas apa yang berlaku, terutama selepas disingkirkan daripada UMNO. Dr. Mahathir berkata Anwar menjadi Perdana Menteri bukannya dipilih dalam pilihan raya, sebaliknya secara kebetulan. Sampai sekarang Mahathir masih tidak dapat mengiktiraf, masih tidak dapat move on, tidak dapat menerima bahawa Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Saya tidak setuju dengan kenyataan Mahathir bahawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri bukan dipilih dalam pilihan raya, sebaliknya secara kebetulan. Ini bukan kebetulan, ini adalah ketentuan. Dan satu lagi, Anwar memang dipilih melalui pilihan raya. Mahathirlah yang sudah dipilih, tidak dipilih melalui pilihan raya kerana sudah kalah dan tidak dipilih lagi. Mahathir Mohamad ni, kata orang, takut dan sudah terdesak. Akhirnya apa yang dia kata semuanya hanya memihak kepada beliau. Apa yang orang buat semua salah, apa yang dia buat semuanya betul. Itu saja. Kata Anwar Ibrahim, semua yang menentang atau kroni Mahathir semua betul, tapi bukan kroni semua salah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Benarkah apa yang dinyatakan oleh netizen bahawa tindakan Tun Mahathir Mohamad mencabar Anwar adakan pilihan raya adalah tindakan yang benar-benar sudah kritikal dan tidak dapat diterima akal lagi? Bahkan mereka kata, adakah benar Mahathir sudah mulai nyanyuk? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.